23. Baiklah, Assalamualaikum. Pada hari ini kita akan belajar kelas 9 bertajuk bagaimana tumbuhan menyesuaikan diri dengan iklim ataupun cuaca. Okey, untuk pengetahuan kamu, kita ada berbagai cuaca. Antara cuaca yang utama ialah panas, sejuk. Panas dan sejuk. Tetapi di negara kita, cuaca kita adalah lembap, panas dan lembap ke kering dan lembap. Lebih kurang macam itulah. Panas dan lembap. Lembap. Kita panas tapi lembap. Tetapi kalau di negara Arab sana ataupun negara yang mempunyai gurun tu maksudnya padang pasir lah. Okey, di sana, negara sana adalah panas sepanjang masa. Panas je kalau kamu pergi kan. Dia tak lembap sebab apa? Peluh kamu pun tak sempat nak berpeluh sebab dia dah kering. Panas, punyalah panas sampai cuaca di sana mencecah 50 darjah Celsius. Kalau kat negara kita, tempat yang paling panas di negara kita ialah di negeri Perlis. Tak silap cikgu, catatan rekod paling panas 42 darjah Celsius rasanya lah. Okey. Dan di kebanyakan di negara sebelah atas kita dan di sebelah bawah di Eropah, kebanyakan sana adalah diorang ada cuaca sejuk. Dan terutama di negara Rusia, negara paling besar kat dunia, ada satu tempat dia perkampungan tu cuaca dia mencapai tahap 70 ke 80, negatif 70 ke 80 darjah Celsius. Kamu bayangkanlah macam mana peti ais kamu pun hanya 0 hingga 5, negatif 5 darjah Celsius sahaja. Tapi di satu perkampungan di Rusia, cuaca dia, suhu dia 70 hingga negatif 70 hingga negatif 80 darjah Celsius. Kalau kamu tuang air panas ke udara, sekejap saja dalam beberapa saat dia boleh jadi ais. Tak cakap punya dah sejuk. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan nota yang cikgu ambil daripada seorang cikgu di Teluk Intan. Jauh cikgu ambil nota ni. Tengok mana nota ni. Okey, kita tengok di skrin. Okey, ini adalah nota yang dibuat oleh Cikgu Intan Afizah. Kita tengok nota dia tentang ciri-ciri khas tumbuhan menyesuaikan diri terhadap iklim dan musim. Okey, kalau kamu tengok, tumbuhan pun dia bermacam-macam jenis kan. Ada yang berduri, ada yang tak berduri. Bergantung kepada iklim persekitaran dia. Di negara lain ada tumbuhan yang kita tak ada. Di negara kita ada juga tumbuhan yang negara lain tak ada. Yang paling mudah kamu nak tengok, kelapa sawit. Kelapa sawit, kebanyakan negara Eropah dia tak ada kelapa sawit. Sebab apa? Sebab dia punya cuaca dia tak sesuai dengan pokok tersebut. Sama juga macam kita. Kalau kamu tengok strawberry, strawberry hanya ada di kawasan tinggi saja, macam Cameron, macam ni Cameron Highland. Sebab apa strawberry tanam kat Cameron je? Kenapa kita tak tanam dekat Sebang? Cameron sejuk. Sebab Cameron sejuk. Cuaca dia hanya sesuai di Cameron, di tempat yang sejuk. Okey. Jadi kita pergi sekejap ya. Okey, Sufia masuk ya. Okey, kita pergi kepada yang pertama. Kita tengok tumbuhan yang pertama. Okey, ini adalah ciri-ciri khas yang ada pada tumbuhan. Ada yang akar panjang, ada yang batang pokok tu boleh menyimpan air. Ada juga daun dia dia gulungkan daun dia. Ada juga pokok yang menggugurkan daun dia.
ada jenis daun yang berpecah-pecah dan juga yang terakhir daun berbentuk jarum. Ada 6 ciri-ciri khas yang ada pada tumbuhan. Kita tengok apa fungsi-fungsi ciri-ciri khas ni pada tumbuhan tersebut. Okey, yang pertama akar panjang. Baik. Akar panjang ni selalunya kita akan tengok tumbuhan yang berada di iklim yang panas. Okey, sebagai contoh kaktus. Kita tengok apa dia punya nota dia. Tumbuhan yang mempunyai akar panjang membolehkannya menyerap air jauh ke dalam tanah. Okey. Sebab apa? Sebab air ni adalah keperluan asas tumbuhan. Kalau kamu pergi kat gurun, macam mana? Ya? Kenapa Kalau kamu kaktus dia kena tanam dekat tempat panas? okey. Nanti saya terangkan. Okey. Yang pertama sekali, akar panjang tu kalau kamu tengok di gurun, kan di gurun, dia tak ada air pun, susah nak dapat air. Hujan pun setahun hanya 1 hingga 2 kali sahaja hujan. Berbanding kat negara kita sebulan lebih kurang 10 kali hujan kan. Okey, di tempat yang panas ni hujan. Cikgu sekarang hujanan cikgu kan? Okey, jadi bila hujan, air tu akan menyerap ke dalam tanah. Tetapi air tu berada jauh di bawah tanah. Jadi akar panjang ni memerlukan dia, kaktus ni perlukan akar panjang untuk menyerap air yang berada jauh di dalam tanah. Okey, untuk kaktus pula, kenapa kaktus ni hidup di kawasan panas sahaja? Kenapa? Okey, kita akan tengok pada batang dan daun dia sekejap lagi. Ya, kita akan tengok dekat batang dia dengan daun dia. Sebab apa daun dia berbentuk jarum? Sebab apa batang dia besar macam tu? Okey. Dia ada kaitan dengan tempat panas. Baik, yang kedua batang menyimpan air. Ni batang macam batang kaktus tadilah. Macam kebiasaan di rumah kita, kita ada batang aloe vera. Aloe vera ni yang banyak. Okey. Kalau kamu belah tengah-tengah dia akan keluarkan lendir ataupun cecair. Di situlah tempat dia menyimpan air. Okey, yang paling ni batang pisang. Okey. Sebab apa? Pokoknya dapat terus hidup dalam musim kemarau. Baik. Sebab apa kalau di tempat sejuk, kaktus ni boleh mati? Sebab dia, kamu tahu batang kaktus ni dia boleh menyimpan air. Tapi kamu bayangkan kalau setiap hari dia dapat air. Jadi batang tu dia akan menyimpan terlampau banyak air. Dan batang tu dia akan jadi lembek. Lembek lah sebab dia terlampau banyak air, dia akan jadi lebam dan akhirnya dia akan mati. Sebab dia menyimpan terlampau banyak air. Okey. Baik, seterusnya selepas batang ni boleh menyimpan air seperti kaktus, pokok pisang dan aloe vera. Okey, kita pergi pula pada menggulungkan daun. Menggulungkan daun, yang paling mudah kamu nak tengok pokok pisang lah. Kamu tengok dia awal-awal dia pokok daun dia muda. Daun dia akan bergulung dahulu. Okey, ketika cuaca panas, tumbuhan menggulungkan daun dia untuk mengurangkan kehilangan air. Ini fungsi dia lah. Sebab apa dia gulungkan daun dia? Dia tak nak air, dia tak nak cuaca panas tu menyerap air yang berada dalam daun dia. Okay, sebab kalau luas permukaan daun tu, lebih banyaklah air yang akan diserap. Kalau dia gulung, luas permukaan daun tu akan jadi kecil. Jadi sedikit saja air yang akan diserap. Baik, seterusnya menggugurkan daun. Menggugurkan daun. Ni kita juga biasa tengok dekat pokok bunga kertas ataupun yang baru-baru ni viral, pokok sakura kan. Dekat Malaysia pun ada pokok sakura, bukan kat Jepun je. Okey, sebab apa dia gugurkan daun? Ketika musim kemarau untuk mengelakkan kehilangan air. Semua tahu kan, dekat daun juga tempat simpannya air. Jadi pokok ni
Dia nak elakkan daripada air tu disejat oleh cuaca panas. Jadi dia gugurkan daun dia. Jadi hanya batang dia saja yang boleh menyimpan air. Jadi batang pula susah untuk air disejat. Sebab apa? Kamu tengoklah permukaan batang tu keras. Okey, dekat Sedang cikgu tak pernah jumpa lagi lah pokok getah. Tapi pokok getah masih lagi banyak di negeri-negeri utara. Contoh Kedah dan juga Perak. Situ banyak pokok getah. Ya, di Pahang juga. Baik, seterusnya daun berpecah-pecah. Daun pecah-pecah ni dengar macam pelik tapi rupanya dekat depan kita pun ada. Contoh pokok kelapa. Okey, pokok kelapa mempunyai daun yang berpecah-pecah untuk mengurangkan rintangan angin. Apabila ditiup angin kencang, pokok tidak mudah tumbang. Okey. Kamu biasa pergi kat cikgu ni duduk kat tepi pantai kan? Jadi tepi pantai ni dia banyak sangat pokok kelapa. Okey. Bila duduk di tepi pantai di kawasan yang lapang, jadi angin tu akan lebih kuat berbanding kawasan bandar sebab ada banyak bangunan. Jadi untuk mengelakkan pokok tu tumbang, jadi daun dia berpecah-pecah. Okey, sebab apa? Untuk mengelakkan rintangan angin. Okey, ni kamu boleh buat ujian sendirilah. Kamu petik kamu petik daun pokok bunga mak ayah kamu, ambillah dalam 2. Satu daun kamu tak payah pecah-pecahkan dia, satu daun lagi kamu koyak-koyak-koyakkan dia. Okey, kamu cuba pergi kat tepi dekat kipas, kamu buat. Pokok mana yang dia lentur dia lebih melentur daripada daun yang lain. Okey. Seterusnya daun berbentuk jarum ni yang terakhir, daun berbentuk jarum. Okey, ada 2 pokok iaitu pokok ru dan juga pokok kaktus. Pokok ru ni biasanya ada di tepi pantai juga. Okey. Daun ini dapat mengurangkan kehilangan air. Macam cikgu cakap tadi, dia fungsi lebih kurang je sama dengan pokok yang boleh menggulungkan daun. Kalau lebih luas permukaan daun tu, lebih banyak air yang akan disejat. Tapi kalau pokok tu luas permukaan daun je kecil je, maka kecil lah juga air yang sedikit air yang akan disejat daripada daun tersebut. Okey, sebab itulah kamu tengok kebanyakan pokok-pokok di tempat panas ni, daun-daun di tempat panas ni, daunnya lah berbentuk jarum. Okey. Sampai itu saja ada 6 ciri-ciri khas tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan cuaca. Jadi kamu untuk lebih kamu nak ulang kaji, kamu boleh tontonlah di YouTube cikgu ni, Cikgu Intan Hafizah Saleh. Okey. Ada apa-apa pertanyaan sebelum cikgu pergi kepada tugasan kita pada hari ini? Cikgu. Ya. Kalau pokok Christmas tu pokok apa? Pokok Christmas tu dia pokok ru. Oh. Pokok ru macam tadi tu. Kita kan dah belajar kan cikgu kan kat sekolah. Pokok ru. Cikgu Susalin. Ya. Betul. Okey. Ada lagi soalan? Tak ada ya. Okey, untuk kerja kamu. Okey, mulai hari ini cikgu akan gunakan Google Classroom ya. Google Classroom macam mana cikgu akan tunjuk sekejap lagi. Okey, Google Classroom. Untuk latihan kita akan gunakan Google Classroom. Kalau yang tak ada Google Classroom bukan bermakna kamu tak perlu buat latihan. Cikgu akan bagi juga dalam bentuk soft copy. Okey, kamu boleh pergi kepada Google Classroom kamu, tengok dekat ni. Dekat skrin ni. Okey, D5 Portal GC PDF tahun 5 2021. Okey, ni untuk kelas kamu ya.
untuk seluruh tahun 5. Okey, dekat sini cikgu ada bagi tugasan. Kamu pergi je dekat muka depan. Dekat depan tu dah ada tugasan ni. Okey, nama cikgu. Kamu tekan kat sini. Dia akan naik arahan. Okey. Dan cikgu boleh tengok siapa yang dah serahkan tugasan. Ni cikgu tak dapat ini termasuk kelas-kelas lain. Tapi sebenarnya cikgu ajar kelas kamu je. Jadi cikgu nak kelas 5C saja. Okey, tengok arahan dia. Postcard bagaimana tumbuhan menyesuaikan diri dengan iklim atau cuaca. Postcard ni kamu tahu kan? Macam kamu buat kad hari raya, kad hari jadi. Macam tu lah kita panggil postcard. Okey, arahan dia. Membina postcard melalui Google Slide mengikut kreativiti masing-masing. Ikuti langkah-langkah di bawah. Yang pertama, layari internet untuk mencari maklumat tentang ciri-ciri khas yang ada pada tumbuh-tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan iklim atau cuaca. Okey, kamu cari. Tadi kita belajar ada 6 ciri-ciri khas tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan iklim kan? Jadi kamu pilih satu, kamu ambil, okey, muat turun maklumat dan gambar tersebut. Kamu cari maklumat. Maklumat contoh, kamu pilih batang satu pokok yang batang dia menyimpan air. Okey, kamu cari maklumat sebab apa batang tu sebab apa batang tu menyimpan air. Maksudnya iklim apa, okey, apa fungsi batang tu dan apa nama pokok tu, kamu cari dan berbekalkan gambar dan maklumat yang kamu cari tadi, hasilkan postcard digital. Okey, ini macam biasalah simpan postcard dalam folder cikgu dah bagi. Muat naik postcard ke dalam aplikasi Google Classroom kelas tahun 5. Okey, kamu tekan je yang bawah ni, kamu tengok slide Google ni, cikgu ada bagi siap dah postcard tu. Kamu tekan dekat tugasan, dia akan naik terus kepada Google Slide. Okey, yang ni muka depan lah. Muka depan tajuk. Okey, cikgu nak kamu nyatakan tajuk postcard kamu apa? Tajuk sebenarnya ada dah cikgu bagi, kamu tengok je, tapi cikgu nak kamu salin balik tajuk dia dan kamu nyatakan nama kamu. Cikgu dah bagi siap lah, kamu boleh tulis. Tulislah nama kamu apa? Cikgu, kalau tak ada Google Classroom nak buat kat mana? Kalau tak ada Google Classroom nanti cikgu akan beri pada Telegram. Okey, kelas. Okey. Kelas nanti kamu nyatakan kelas 5 Cepaka dan nama guru. Cikgu nak kamu tahu nama cikgu yang betul ya. Okey, tulis nama guru kat sini. Okey, muka depan ni kamu boleh edit. Contohnya kamu nak letak gambar kamu. Okey, gambar ni dekat ruangan ni. Tolong Bapa. Cikgu. Ya. Ya Lazah. Ya Aina. Cikgu bagi link ke nanti? Cikgu akan bagi link, jangan risau. Okey, ni untuk naikkan gambar. Kalau kamu nak cari, kena letak gambar kamu kat sini pun boleh, cikgu tak ada masalah. Okey, dan seterusnya, muka surat kedua, yang ni cikgu cakap. Contoh, cikgu pilih pokok kaktus. Kita tengok tadi pokok kaktus ni dia ada 3 ciri. Dia ada 3 ciri khas untuk sesuaikan diri dengan cuaca panas. Okey, yang pertama apa? Siapa boleh bagi jawapan yang pertama? Akar dia panjang. Akar panjang, betul. Bagus Izdiha. Yang kedua? Yang kedua apa? Selepas akar panjang? Berduri. Apa yang berduri? Mengumpul air. Itu bukan ciri khas. Batang panjang, apa yang berduri tadi? Daun berubah sampai menjadi duri. Daun dia berbentuk duri. Duri. Daun dia berbentuk duri. Dan yang ketiga apa? Satu lagi. Apa benda? Mengumpulkan air. Dia kumpul air dekat mana? Dekat batang. Ya.
dekat batang. Yang pertama akar panjang. Yang kedua daun berbentuk duri. Dan yang ketiga batang menyimpan air. Okey. Jadi cikgu, kamu nak letak gambar kaktus ke gambar pisang, kamu boleh tukar kat sini. Dan yang di tepi ni penerangan kamu tulislah. Okey. Batang menyimpan air. Lepas tu lagi, yang kedua apa tadi? Yang kedua apa? Daun berbentuk duri. Daun berbentuk Duri. Okey, kamu boleh buat sebab dia. Bahawa daun berbentuk duri untuk apa? Fungsi. Kenapa daun dia berbentuk duri? Untuk elakkan apa? Elakkan daripada cuaca panas. Bukan elakkan daripada cuaca panas. Untuk elakkan daripada kehilangan Air. ya, untuk mengelakkan daripada Kehilangan air. kehilangan air. Dan yang ketiga apa dia tadi? Panjang. Akar panjang untuk apa? Akar panjang. Akar panjang untuk Simpan air di dalam. Simpan akar air. untuk menyimpan, akar untuk menyerap. Apa dia Airin? Akar menyerap Okey, menyerap apa? air. Menyerap air. Yang ada kat dalam tanah. Ya, menyerap air jauh di dalam Tanah. tanah. Itu fungsi akar panjang. Okey, jadi cikgu nak kamu buat ikut kreativiti kamu. Kamu nak letak gambar lain ke? Atau nak letak hiasan boleh. Dan jangan lupa lepas kamu buat, kamu tekan kongsikan dan kamu tekan selesai. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh sangat-sangat. Okey. InsyaAllah. Boleh. Siapa yang hantar? Dan ni, siapa yang hantar cikgu contoh? Okey, ni Akid. Okey. Cikgu boleh bagi komen kat sini ataupun markah. Ni ada markah kat sini, nampak ni Akid. Contoh markah dia nak berapa? Siapa yang hantar nanti cikgu akan bagi markah lah. Okey. Boleh Berapa? tak boleh? 100% ke? Sampai Boleh. 100%. Okey, boleh tak semua? Boleh. Faham ni cikgu harap. Okey, cikgu harap kamu faham? Dia kena type ke cikgu? Ya, dia kena type dekat dalam komputer. Okey. Okey ya. Jadi sebelum kita habiskan kelas, cikgu nak ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa isi kehadiran di ruangan komen. Kamu boleh tengok. Cikgu. Dah. Okey, yang dah bagus. Yang belum, boleh isi kehadiran kelas sains di ruangan komen. Mana cikgu? Kat komen. Ni cikgu baru bagi. Okey, kehadiran kelas sainsnya semua dalam 30 orang. Okey, tahniah. Maksudnya 40 orang kan tak masuk. 10 orang tak masuk. Okey, boleh isi. Dan siapa yang tertinggal boleh tengok dalam Cikgu kalau Telegram. kalau tak isi Tak isi apa? kehadiran. Wajib isi. Nanti untuk tahu berapa ramai yang masuk ke kelas setiap hari. Cikgu bagi ni pautan Google Classroom di ruangan komen. Bagus, Putera Ali Haris ni siap bagi nama lagi. Okey, boleh tengok latihan kamu di ruangan komen ya. Kamu boleh tekan situ. Okey. Itu saja. Tak ada apa, cikgu akan habiskan kelas kita pada hari ini. Terima kasih semua. Cikgu.
Terima kasih Ya. cikgu. Boleh